Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Jun 2021 meningkat sebanyak 1.7% tahun ke tahun berbanding dengan bulan Jun 2020. Harga makanan dan minuman ringan meningkat sebanyak 1.6%, manakala harga bukan makanan meningkat sebanyak 1.7%. Peningkatan IHP adalah didorong oleh peningkatan harga dan kos pengangkutan, makanan dan minuman ringan dan restoran dan hotel. Walau bagaimanapun, peningkatan ini diimbangi oleh penurunan harga dan kos, perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah, pakaian dan kasut dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Kenaikan bagi harga pengangkutan adalah sebahagian besarnya disebabkan oleh kenaikan harga kenderaan bermotor, diikuti oleh tiket penerbangan akibat jadual penerbangan yang terhad. Harga makanan dan minuman ringan yang meningkat adalah terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga makanan seperti daging lembu dan kerbau, minyak masak dan sayur-sayuran. Kenaikan harga daging lembu dan kerbau adalah antara lainnya disebabkan oleh kos import yang meningkat. Manakala peningkatan harga minyak masak antara lainnya adalah selaras dengan kenaikan harga bahan input seperti minyak sawit. Kos restoran dan hotel yang meningkat adalah didorong oleh peningkatan harga menu terpilih bagi catering berkontrak dan juga di restoran dan kafe. Peningkatan harga menu terpilih adalah selaras dengan kenaikan harga bahan mentah. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi bulan Jun 2021 meningkat sebanyak 0.6% berbanding dengan bulan Mei 2021. Indeks makanan dan minuman ringan meningkat sebanyak 0.1%, manakala indeks bukan makanan meningkat sebanyak 0.7%. Laporan penuh IHP bagi bulan Jun 2021 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.dpes.gov.bn. Beberapa komoditi pertanian khususnya daging ayam, telur ayam, daging lembu dan kerbau serta daging kambing dan biri-biri dijangka mencukupi. Menurut Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan secara keseluruhannya, pengeluaran komoditi-komoditi tersebut menunjukkan peningkatan positif dari bulan Januari hingga bulan Julai 2021 berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Perkembangan positif berkenaan adalah hasil inisiatif pihak Jabatan Pertanian dan Agri Makanan untuk meningkatkan pengeluaran tempatan dengan kerjasama padu daripada pengusaha ladang-ladang ternakan untuk meningkatkan kapasiti sama ada melalui pembinaan reban-reban baru, penambahan kawasan ladang dan kewujudan syarikat baru yang bergiat dalam industri penternakan. Pengeluaran industri ayam pedaging setakat bulan Julai 2021 ialah 18,270 tan metrik berbanding 14,608 tan metrik dalam tempoh yang sama tahun lalu dengan peningkatan 25%. Perkembangan dan kemajuan tersebut bertujuan meningkatkan lagi pengeluaran daging ayam bagi menampung permintaan dan bekalan dalam negara. Selain dari jualan terus ke pasaran, daging ayam yang dihasilkan juga digunakan sebagai bahan mentah untuk industri pemprosesan produk daging berproses seperti sausage dan nugget oleh pengusaha agri makanan tempatan. Sementara itu, bagi komoditi telur ayam, negara telah mencapai tahap sara diri penuh. Pengeluaran telur ayam sehingga bulan Julai 2021 juga meningkat iaitu 101 juta biji berbanding 98 juta biji bagi tempoh yang sama pada tahun lalu iaitu pertumbuhan sebanyak 3%. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan secara berterusan memudah cara kemasukan lembu dan kerbau hidup dari luar negara. Sehingga bulan Julai 2021, sekitar 12,000 ekor lembu dan kerbau didatangkan dari Australia. Sejumlah 2,000 ekor lembu dan kerbau juga dijangka tiba pada awal bulan September ini. Di samping sejumlah 1,600 ekor lembu dan kerbau dari Malaysia. Dengan adanya import ternakan hidup, trend pengeluaran daging lembu dan kerbau bagi tahun ini juga meningkat. Pengeluaran setakat bulan Julai ialah 2,565 tan metrik berbanding 919 tan metrik
dalam tempoh yang sama tahun lalu, iaitu meningkat hampir 180%. Pengeluaran daging kambing dan biri-biri juga meningkat, iaitu 108 tan metrik setakat bulan Julai 2021 berbanding 18 tan metrik dalam tempoh yang sama pada tahun lalu, iaitu pertumbuhan sebanyak 6 kali ganda dengan adanya kemasukan 6,700 ekor kambing dan biri-biri dari Australia untuk disembelih oleh syarikat-syarikat tempatan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama agensi-agensi berkenaan telah pun memberikan kebenaran bagi import daging beku seperti daging ayam, lembu dan kambing ke negara ini. Sehingga kini sebanyak 223 tan metrik daging ayam telah didatangkan dari Malaysia, 513 tan metrik daging lembu dan 65 tan metrik daging biri-biri dari Australia. Dalam masa terdekat ini, sebanyak 278 tan metrik daging biri-biri dijangka tiba dari Australia. Bagi bekalan komoditi buah-buahan dan sayur-sayuran, iaitu sayur daun dan juga sayur buah, para peladang tempatan juga memberi kerjasama untuk terus berusaha meningkatkan pengeluaran bagi membekalkan sebahagian daripada keperluan pasaran tempatan walaupun menghadapi cabaran kekurangan tenaga kerja asing semasa COVID-19 ini. Selain itu, kemasukan bekalan melalui import masih berjalan seperti biasa bagi mencukupkan keperluan permintaan pasaran di negara ini. Keselamatan makanan dan rantaian bekalan di rantau Asia Pasifik antara yang dibincangkan semasa mesyuarat Menteri Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC ke-6 mengenai keselamatan makanan. Mesyuarat yang diadakan secara persidangan video itu juga menyokong peterjalan keselamatan makanan ke arah 2030 yang memfokuskan kepada digitalisasi dan inovasi, produktiviti, keterangkuman dan kesinambungan dan mengenal pasti tindakan dan sasaran bagi mencapai makanan yang mencukupi, selamat, berkhasiat, boleh diakses dan berpatutan bagi semua, menggalakkan kemasukan perusahaan mikro kecil dan sederhana, wanita, belia dan warga emas dalam sektor tersebut. Mesyuarat turut maklum peterjalan tersebut saling berhubung dan akan menyumbang kepada pencapaian visi Putrajaya APEC 2040. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Damien O'Connor, Menteri Pertanian New Zealand. Menteri-menteri APEC juga mengalu-alukan dan menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam pelaksanaan peterjalan tersebut dan menekankan kepentingan bagi meneruskan perhubungan dengan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa dan serantau lain yang berkaitan, termasuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan pertubuhan perdagangan sedunia. Menteri-menteri APEC juga mengalu-alukan sidang kemuncak sistem-sistem makanan PBB yang akan datang dan usahanya ke arah mencapai matlamat pembangunan lestari sekaligus menghargai peranan APEC sebagai naib pengerusi dasar kongsi sama bagi keselamatan makanan PPFS dan galakan berterusan dialog peringkat tinggi antara orang awam dan sektor swasta. Orang ramai boleh membuat pesanan dalam talian dari lebih 40 vendor bagi pelbagai kategori barangan termasuk barangan rumah, gaya hidup dan makanan. eKedaiBrunei.bn iaitu portal directory yang memudah cara peralihan peniaga ke platform e-dagang dan perkhidmatan penyedia diperkenalkan pada 1 April tahun lalu merupakan inisiatif pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi negara Brunei Darussalam bagi memudahkan orang ramai membuat pembelian dalam talian berikutan penularan COVID-19 yang kian meningkat. Disokong oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Darussalam Enterprise Day, inisiatif ini menghubungkan pengguna ke platform e-dagang tempatan, perkhidmatan penghantaran dan satu kampung satu produk di negara ini. Susulan pandemik COVID-19, kebanyakan ekonomi di seluruh dunia terjejas
Di negara Brunei Darussalam, ramai pengusaha yang merasai kesan pandemik kerana kebanyakan pengguna perlu memilih barangan yang diperlukan sahaja, terutama barangan asasi, dan memilih untuk kekal berada di rumah. Bagaimanapun, bagi kelangsungan perniagaan, beberapa pengusaha menumpukan kepada tawaran barangan secara dalam talian atau online. Kaedah online memudahkan urusan setiap pengguna dan juga pengusaha. Bagi pengusaha kiop yang menawarkan jualan dan tempahan melalui katalog atau senarai barangan yang dipaparkan dalam WhatsApp, Facebook dan juga Instagram. Berbeza dengan sebelum ini, ketika situasi jangkitan reda, kedai kiop ini sentiasa menerima kunjungan pelanggan setiap hari. Kebanyakan pembayaran ketika ini dibuat melalui online demi keselamatan semua pihak. Menurut pengusaha, barangan yang sentiasa mendapat sambutan daripada orang ramai ialah kek. Selain itu ialah barangan bagi memancing, tudung dan juga barangan kosmetik. Bagi memudahkan pelanggan dan pengguna, pengusaha kiop ini juga menyediakan tempat penyimpanan khas bagi pelanggan untuk mengambil barang tempahan mereka. Mereka juga boleh mengimbas di kod QR yang disediakan di samping menggunakan hand sanitizer semasa menerima barang tempahan mereka. Dalam pada itu, khidmat perkhidmatan penghantaran makanan atau barang atau rana mendapat permintaan yang tinggi sejak langkah-langkah pengawalan diperketatkan berikutan penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Namun sebagai pengguna, Auda juga berperanan dalam memastikan penghantaran makanan atau barang melalui rana selamat dan terjamin kebersihannya. Ikuti pandangan orang ramai mengenai perkhidmatan rana ini. Untuk langkah berjaga-jaga, kita sediakan satu tempat khas di luar untuk runner ni menghantar. Jadi komunikasi amat penting untuk runner memaklumkan tuan rumah bahawa makanan ataupun barang-barang yang mereka hantar ke rumah itu sudah berada di tempat yang dikhaskan oleh tuan rumah. Maka dari segi pembayaran, sudah tentu dari segi pembayaran lebih baik kita menggunakan cashless lah, iaitu membayar secara online sahaja. Seperti yang kita ni tahu, perkhidmatan rana ni it's not only untuk menghantar barang secara peribadi. Kita ni juga boleh menggunakan perkhidmatan rana untuk mengambil ubat, untuk menghantar dokumen dan sebagainya. Untuk memastikan keselamatan pada barang yang dihantar, pada kebiasaannya rana akan memaklumkan barang yang hendak dihantar ataupun diambil akan disanitize terlebih dahulu. Dan rana juga akan menghantar video yang barang tersebut telah pun disanitize sebagai bukti. Masa ini ramai juga orang memakai, memberi peluang kepada orang yang tidak bekerja untuk mencari pendapatan sama ada dalam company ataupun rana bersendirian. Satu platform yang baik, terutamanya untuk para belia kita ni yang mencari pekerjaan ataupun mereka yang ingin mencari side income, pendapatan lebih. Ianya sangat bagus dan dapat membantu kepada individu yang sangat memerlukan khidmat sebegini, dan selebihnya ianya tertakluk kepada rana tersebut untuk bersikap jujur dalam menjalankan tugas.